Assalamualaikum, bonjour tout, allez, vous. So, ini sekarang pukul 9.40 dah aku kena rush untuk buat sedikit. Ini adalah masanya dah aku make it a habit. Masanya untuk dah aku buat editing lah. Contohnya dah aku sekarang cuba untuk buat subtitle, tapi sebab dah aku ni buat content setiap hari ya, sebab sebab daku punya tema YouTube channelku adalah daily journal, memaparkan aktiviti harianku, membesarkan anak-anakku. Apa aktiviti daku dia yang duduk di luar negara ni kan, kahwin dengan orang luar, duduk di luar negara. So basically daku memang share aktiviti harian lah. Kalau ada konten adalah sebab tu channelku might not be the same as other people's channel. Mungkin membosankan, tapi seperti yang dah aku mention lah, ini adalah channel berkenaan dengan kehidupan seharian ya. Lain hari lain aktivitinya, atau mungkin orang kata sama je aktiviti rutin kan. Jadi basically nowadays aku make it a point untuk cuba untuk meletakkan subtitle ya. Only baru recently, minggu ni saja baru mendapat kekuatan. Jadi ianya memakan masa yang lebih lagi ya. Buat subtitle ni makan masa yang lebih lama daripada editing biasa ya. Tapi I am trying my best. So you all akan tengoklah aku buat. Dan aku ni sudah melepasi middle 40s kan. Jadi aku sudah rabun dekat yang memerlukan aku pakai spek mata untuk bekerja, untuk melihat screen. Aku boleh nampak, kalau macam ni aku boleh nampak, tapi tak lebih bagus dah aku pakai spek lah. Ataupun bila menulis memang dah aku pakai spek ya. Kita dah berumur 40-an ni, memang memerlukan spek. All my life, all this while dah aku memang tak pakai spek. So basically ni, bila dah aku nak buat subtitle, dah aku terpaksa guna laptop ya. Biasanya buat yang bertanya, dah aku buat editing macam mana, buat film dengan kamera apa. Daku adalah seorang emak yang macam ni, sebab kita ni bukan orang muda ya, dan kita orang perempuan. Orang perempuan biasanya mereka sangat berjimat cermat yang macam daku ni, sebab sudah merasai asal daripada orang susah. Nak kata susah merempat sangat tu idol lah, tapi kita tak adalah kaya kan. Sederhana saja. Lepas tu merasa hidup senang. Lepas tu merasa turun balik. Bila dah merasa turun balik tu, ya, impact dia sangat-sangat kuat ya. Sebab kita tak ada family ya. Bila kita dah turun balik dan kita tak ada sesiapa selain daripada suami kita untuk kita gantungkan harapan kita, mak ayah kita tak ada jauh kan. Jadi bila kita belajar daripada pengalaman tu, kita berjimat cermat lah. Contohnya bila dah aku adalah yang buat konten kat YouTube ni, memaparkan kisah-kisah luar negara daku, membesarkan anak-anak daku. Jadi daku menggunakan maximum budget daku adalah minimum. Ya, guna apa yang ada. Daku tak invest dalam benda-benda yang mahal semata-mata nak ikutkan orang punya gaya. No, daku ikut gaya daku sendiri. Jadi basically daku biasanya video-video yang anda tengok tu daku filmkan dengan tengok habis penuh stiker aku punya handphone. Ini adalah handphone Xiaomi tak sure Mi Note 10 rasanya kot. It's very very good untuk buat video. Dia ada stabilizer dan kualiti sangat cantik. Dan dah aku buat editing semua dalam handphone ini. Dah aku ada Mac Pro untuk buat editing. Dah aku ada juga laptop juga untuk buat editing. Tapi dah aku still prefer guna dengan handphone ni. Ada program, ada application yang dah aku beli untuk editing. Application itu adalah, apa application tu? InShot. Dah aku menggunakan basically editing guna InShot. Kenapa dah aku menggunakan handphone? Sebab dah aku sebagai seorang ibu bekerja di rumah dan dah aku ada anak-anak yang ramai dan anakku pergi sekolah pagi je. Jadi dah aku tiada masa untuk duduk di depan komputer saja, tidak boleh. Jadi bila menggunakan handphone ni, ke mana-mana saja masa yang ada, walaupun dah aku tak dapat fokus sepenuhnya di depan handphone ni, at least bila masa yang ada, contohnya bila memasakkan, okey ada sementara benda tu tengah tumis, okey itu masanya dah aku buat sikit-sikit, lepas tu letak balik handphone. Lepas tu kalau melabur ke pun, ada juga masa melabur, kita still boleh buat editing. Ataupun masa Ana Syifa nak tidurkan Ana Syifa tu, kita buat editing. So memang dah aku tak boleh nak buat editing macam budak-budak zaman, budak-budak muda yang sekarang ni memang fokus tak ada. Anak-anak muda ya, you have all your time. Me as a mother, I have kids, I have my responsibility and I'm working from home. I do not have the opportunity to have
precious time to focus on working. So this is what very useful for me for my work, for video content producer, whatever. So mungkin bila Ana Syifa dah pergi sekolah seharian, aku ada masa menggunakan aku punya Mac Pro dan laptop ke untuk buat editing. Tapi buat masa ini tidak ada tu. Jadi bila kita buat editing guna application ni, dia sangat bagus untuk ibu-ibu. Kita buat content simple-simple ni kan. Tapi ada benda yang limited. Contohnya kalau anda tengok orang-orang muda yang buat video, macam-macam efek dia boleh buat. Itu bila mereka menghasilkan video macam tu, ianya memerlukan masa yang sangat panjang, memerlukan fokus, tak ada orang kacau. Ya, orang yang tak kahwin lagi, single mingle ni boleh lah. Masa-masa macam tu, kita ni sebagai ibu, kita kena bekerja, kita kena handle anak dengan rumah, kita tak ada masa. Jadi, kaum-kaum ibu yang, atau anda-anda yang ingin memulakan YouTube channel anda, just guna handphone saja pun sudah memadai. Make sure, tak perlu handphone mahal pun. Ada yang kata iPhone lah, iPhone aku bukan tak mampu, boleh, tapi aku tidak mau membazir atas benda-benda yang sebenarnya tidak perlu. Jadi, kita berbelanja ikut kemampuan kita. Jangan sebab kita ikut orang. So, aku tak ikut orang. Ini handphone ni murah saja ya. Tapi sangat berkualiti. Video dia pun sangat superb ya. Most of the time aku filmkan ni. Kalau you all tengok, majority I can say 90% of my videos daripada handphone ni. Aku buat editing pun dengan handphone ni. Cuma sekarang recently aku start menggunakan GoPro bila aku dalam kereta. GoPro pun bukan GoPro yang terbaru ya. Ini adalah GoPro ku yang dah beli lah. Suamiku hadiahkan, tak tahulah ni Hero 4 punya GoPro bukannya latest one. 4 imagine sekarang punya dah keluar 10 or 11, I'm not sure. So ini adalah 4, tapi tengok still boleh menghasilkan video. Jadi kita tak perlu ikut gaya hidup orang lain, kita ikut kemampuan kita. So ini adalah kemampuan daku. Daku ada DSLR camera yang boleh juga buat ambil video, tapi itu pun merumitkan dan aku tak ada masa untuk benda-benda yang rumit. Aku kena buat everything's fast. I do not have time. Jadi nak set up tak ada. Bila aku buat content tu, okay, content sekarang, okay, kita capai apa yang kita nak. Kita tak ada masa nak set up, ada assistant ke apa, tak ada. Macam orang-orang muda yang buat semua ada tu. Sebab tu video mereka sangat berkualiti. I don't have that time. Jadi bila we don't have time, itu sajalah hasil yang kita ada. Jadi kita bersyukurlah. Walaupun ada frustration juga at times, tapi kita terima. Itu dah Allah bagi macam tu. Bersyukurlah, at least kita dapat buat content. Dan Allah pun dah bagi kita handphone, dah bagi kita GoPro, benda-benda yang ada. Kita pergunakan benda-benda yang ada untuk video, buat video. Dan tak perlu membazir, menghabiskan beribu-ribu ringgit untuk beli peralatan baru hanya untuk buat video, hanya sebab nak ikut orang lain. So that is not me, no. Daku ada 2 handphone tu, Xiaomi juga, tapi ini yang not so good quality punya. Ini hanya untuk tengoklah stiker. Laki aku pergi sukati dia je pergi suruh si Ana Syifa letak stiker kat handphone aku. Bila aku pergi bekerja kat luar, aku naik train, orang tengok, orang gelakkan aku. Bukan gelakkan, senyum lah kan. Kau tahulah aku namanya, ini ada stiker, namanya aku ni ada anak kecil yang mengacau. So ini adalah handphone untuk gunaan untuk call semua. Ini kalau buat video dia tak berapa cantik sangat, tapi bila emergency aku guna je kan. Bila emergency contohnya tak bawa handphone ni, berat kot. Mak-mak ni kalau ada beg dia segedabak macam ada batu bertantan berkilo-kilo lah dalam beg. Itulah daku. Sebab banyak sangat nak isi. Mana yang ini GoPro lagi. Lepas tu ada macam-macam. So bila aku dah buat editing, macam ni contohnya dia dah tengok dah pecah. Inilah kamera yang pecah. Masa aku tengah buat video dekat halaman rumah tu, baju aku tersangkut dekat ada palang besi apa benda. Bila dah tersangkut, dia efek aku punya urat tu automatically lepaskan tangan aku, dan benda handphone yang so precious ni kedepek jatuh dekat lantai simen yang kasar tu, terus pecah. Tapi still boleh pakai lagi. Kalau tengok dekat-dekat kan dia dah pecah kat dalam ni. Tapi kalau nak repair ni dalam 300 euro, 200 euro, sorry, lebih baik aku kumpul duit untuk beli handphone yang lain. Tapi sementara ni masih boleh guna, jadi aku hanya menggunakan handphone ni. Kita guna sehinggalah ketitisan akhir dia. Jadi bila dah export macam ni, aku akan export ke YouTube lah. Tapi sebelum tu, sebab dia complicated sikit, aku terlampau banyak lah. Aku kena login balik dekat Google, aku punya account lah, iaitu light.km kan. Macam tu. So basically ini adalah rutinku. Biasanya aku buat editing tu, macam tu seperti aku kata, selitkan. Tapi nowadays even during the day pun aku tak ada masa nak selitkan kan.
Sebab dah aku buat editing tu, biasanya lepas Ana Syifa tidur tu, dah aku akan duduk dekat my small office ni, buat sikit. Lepas tu the next day bila Ana Syifa dah pergi sekolah, buat sikit. Sambil tu try buat subtitle. So itulah rutinku seorang ibu yang juga YouTuber, yang juga buat tourism. So ini adalah antara rutinku macam tu. Buat anda yang bertanya, sebab ramai ada few yang tanya dah aku guna kamera apa. So seperti yang dah aku mention, ini adalah peralatan yang dah aku gunakan. Dan aku ada beli yang tripod. Tripod adalah penting untuk aku buat contohnya video memasak kat dapur tu. Jadi aku ada invest jugalah dekat tripod. Satu untuk aku, ada yang dengan lampu lah, tapi jarang guna yang lampu sebab leceh lah, nanti nak simpan balik. Dah aku nak cepat kan. So lighting pun aku punya video ada kalanya tak okey, sebab aku malas lah nak guna yang ring light tu kan. Ada yang bagus punya sebab letak kat dapur, dah aku biarkan macam tu, ada orang langgar sampai patah lah kaki aku punya tripod tu. Tapi aku still gunakan. Ketitisan akhir kita guna kita punya barang-barang, sebab it comes from money comes from hard work bukan mak bapak kita bagi, bukannya turun daripada langit. Jadi bila kita spend duit daripada kita punya hasil titik peluh tu, walaupun benda tu pecah ke apa, tapi kalau boleh gunakan, kita still gunakan lagi. Itu adalah kita elakkan pembaziran gitu. Hari ni adalah hari Khamis hari mogok nasional kot. Mogok buku cikgu-cikgu tak mogok. Yang bahagian servis-servis ni dia mogok. Contohnya kantin ataupun yang kat sekolah yang bahagian jagaan kanak-kanak yang lepas sekolah tu, itu diorang mogok dah. Contohnya kalau budak yang biasa lepas sekolah terus pergi, diorang panggil dari itu maksudnya pusat jagaan kanak-kanak, tu tak ada, dia mogok macam-macam mogok lah kat sini, negara yang mogok. Banyak mogok tak tahu dah nak apa, tak bersyukur kan. Tapi itulah. Sekejap Okay, I have to log into my Google untuk submit ke YouTube. Dah aku punya video yang aku dah edit dan export itu. So bila dah buat tu barulah boleh. Sementara dia upload ke Google, ke YouTube, kita buat benda lain. Pagi tadi Ida ni semenjak masuk high school kat sini, sudah aku pernah mention dalam video aku sebelum ni, masuk sekolah menengah di sini dipanggil middle school dan high school middle school dan high school. Jadi Ida ni masuk high school high school tu yang dia naik bas tu. So bila dia masuk high school, dia dah berpecah dengan kawan-kawan baik dia. Ada kawan-kawan baik dia yang dia macam nak cakap, dia ni kan ada seorang dia punya BFF kot. So bila BFF dia tu berpecah, jadi time recreation atau time rehat pun tak sama. Dalam kelas pun dia tak ada kawan baik. Macam tu je. Bila bercakap dalam kelas je lah, tapi tak adalah yang spend masa kat luar kelas ke, tak ada. Jadi bila makan kat kantin tu, kawan dia baik dia, BFF dia yang kat kelas lain tu tak sama waktu. Jadi dia tak nak makan kat kantin. Dia kata lagi pun kantin mahal mama. Kat sini charge kantin, kita prepare prepaid jadi kiraan duit kantin ni adalah bergantung kepada income mak ayah. Jadi macam kita orang ni entrepreneur bekerja sendiri dan affected by COVID ni, jadi kita orang bayar less lah. Tu pun dia kata takkan mahal, kalau dah sebulan dah berapa, dia cakap. So dia kata dia prefer bawa bekal. Tapi sebenarnya sebab dia tak nak campur, dia tak ada kawan kat kantin seorang, dia rasa awkward. Jadi dia prefer bawa bekal. Bila bawa bekal tu dia tak duduk kat kantin ni, kat sekolah dia tu sangat besar, ada park, macam ada taman. So dia akan bawa bekal dan duduk di taman tu. Jadi pagi ni dia masuk pukul 9, jadi dah aku sempat lah dalam masa 20 minit dah aku sempat siapkan nasi goreng udang yang sangat sedap. Masya Allah, sedap. So dia bawa bekal dan dia akan makan. Dia happy lah. Ida ni sejenis anak yang menghargai dan selalu berterima kasih kepada daku. Contohnya, Mama terima kasih untuk semalam. Daku fikir apa benda semalam Oh rupanya daku pergi bawa dia, hantar dia pergi collect dia punya dan hantar barang dia jual dan ambil barang yang dia beli macam tu. Tu dia akan sentiasa berterima kasih. So kata Mama terima kasih, thank you Mama beli buatkan makanan untuk Ida. So dia memang, kita pun rasa senang hati dengan dia. Dan kita tak sampai hati to say no to her tau. Tapi dia sebab aku macam dia macam kawan baik daku lah kot. Tapi the moment kalau anak is still anak, mak is still mak. So ada masa-masanya amat jarang lah dengan dia ni, sebab dia ni selalu buat benda yang mengambil hatiku kan.
Tapi sekali kalau dia ada buat perangai, contoh dia cakap kasar dengan bapak dia ke, cakap kasar lah kan, bila dah aku mengamuk dia tersentap juga lah, dia macam sedih lah, sebab biasanya mak dia kamcingan dia, tapi the moment mak dia garang, sebab tu I say, walaupun dah aku ni mak yang sporting ya, tapi ada masa-masanya bila dah aku garang, sebab there is still a limit when you talk to your mother, when you talk to your father ya. Jangan ingat sebab kita mak bapak kamcing, keluar rupanya abang aku. Jangan ingat sebab mak bapak kamcing so you think you can pass the border. No. Itu sentiasa ada limit. Anak-anak kita baik boleh baik, time garang kita garang. So it's balance macam tu. Siapa pula hantar aku message ni ya? Aku rasa sekejap lagi GoPro aku ni habis bateri ni kot. Daripada aku membebel, so I think I have to end this video untuk hari ni. Sebab aku nak kena buat, aku kena fokus untuk buat aku punya subtitle untuk video yang semalam tu. Video semalam, video hari ni belum settle lagi. So I'm trying my best. Rasanya weekend ni I'm going to spend my time to do subtitle to all my videos so far. Aku buat video subtitle dalam bahasa Inggeris dulu. Nanti ada masa aku akan tulis subtitle dalam bahasa Melayu, sebab walaupun aku video ku basically in Malay, tapi ada juga aku punya subscribers yang tidak boleh mendengar ya, tapi diorang boleh lihat tapi tak boleh dengar, jadi mereka memerlukan aku tulis subtitles. So I am trying my best to do so, to cater this type of subscribers yang aku ada, tapi ianya memerlukan masa. Seperti yang aku mention, aku ni adalah seorang ibu dan aku selain daripada suami dan anak-anak, aku tiada pertolongan lain, tiada assistant ke apa, tiada family yang boleh jaga anak-anak aku dikala aku memerlukan, tiada kawan yang boleh I count on dikala aku memerlukan, untuk contohnya di masa-masa urgent, payah kan. Jadi so I'm trying my best to allocate some times to do my video editing, to do subtitle in a few languages, especially for my dear subscribers. So for all you subscribers, I would like to thank all of you for your support, untuk anda punya sokongan kepada channelku ini, walaupun mungkin ianya tidaklah sehebat seperti channel-channel orang lain, tapi anda semua masih setia menunggu dengan sabarnya video yang aku upload. Jadi aku nak berterima kasih kepada anda semua, dan doakan kami sejahtera di sini, doakan kami murah rezeki, dan doakan plan kami untuk balik Malaysia tahun ini makbul. Aku dah tengok flight tiket ke Malaysia ya, memandangkan kami balik Julai Ogos, harganya adalah sangat-sangat melambung tinggi, dan kami adalah keluarga 6 orang. Dia punya harga flight je will cost us really a lot. Jadi sebab tu aku usaha untuk membuat untuk mencari rezeki lebih lagi untuk menampung perbelanjaan kami. Ada orang akan kata, oh tak apalah, euro currency balik kat Malaysia convert jadi banyak. Akan tetapi bila balik Malaysia, kita orang belanja balik Malaysia pun tak sebanyak belanja kat sini. You all kena faham ya. Ada orang yang akan faham, insya-Allah akan faham. Ada orang yang tak akan faham. Untuk balik Malaysia, semenjak kalau masa tourism, okey, setahun boleh kumpul duit. Tapi imagine kita balik Malaysia setahun, duit simpanan tu habis macam tu, sebab kita pergi cuti kan. Kita ke cuti, mana kita nak bayar homestay, nak sewa kereta, bayar duit tol semua. Kat sini pembelanjaan tu semua tidak adalah sebanyak macam tu. So I masih kat Malaysia, dah aku merasakan duit adalah seperti air ya. Unless kalau dah aku balik Malaysia, dah aku buat kehidupan macam kat sini, tak keluar, tak makan kat luar sangat, tak berbelanja sangat. Yes, I can save on that. Tapi apa guna dah aku balik Malaysia kalau dah aku tak enjoy pergi sana sini, sebab kat sini dah duduk sini pun tak pergi mana-mana pun kan, sebab kumpul duit nak balik Malaysia. Jadi ya, walaupun currency sini tinggi, tapi kita gaji bukan banyak ya. Kita bekerja sendiri, dan kita tak kerja, kita tak buat video, tourism pula down, kita tak ada income. Jadi balik Malaysia time COVID ni, time tourism dah tak macam dulu lagi. Ianya akan menjadi satu cabaran di mana dah aku kena cut off ada a lot of our budget. Memandangkan Ana Syifa pun dah bayar seat dia sendiri, so naiklah. Kalau you all nak tahu harga berapa flight dalam kita orang anak beranak, dah aku dah tengok untuk tahun ni, mungkin ianya akan jadi dalam RM25,000 yang untuk pergi balik untuk kami anak beranak. Dan itu tidak termasuk perbelanjaan lain. You all can imagine, can calculate kalau kita nak pergi ke sana kemari tu kan. Tapi itulah pengorbanan yang dah aku buat sepanjang 20 tahun. Berkorban untuk tidak bercuti ke tempat lain sebab semata-mata nak bawa balik anak-anak balik Malaysia supaya mereka kenal rumpun mereka. Some people, they are willing to sacrifice itu ya. They prefer
they choose to travel in Europe, bawa anak-anak mereka dan bawa balik anak-anak ke Malaysia hanya maybe once every 2 or 3 years. Daku for now daku tak sanggup lagi sebab tak tahulah, maybe daku punya roots ni kuat dengan family ku ya. Jadi daku nak anak-anakku bermesra dan kenal keluarga Malaysia, keadaan Malaysia macam mana. Sebab one day kami akan duduk juga di Malaysia, insya-Allah. Itu pun semua hanyalah perancangan Allah saja yang menentukan. So as for me, tak apalah berhabis duit untuk bawa anak-anak balik Malaysia, untuk gembirakan hati. Sebab duit pun kita bukannya boleh bawa mati ya. Duit sekepuk pun bukan boleh bawa mati, tapi kita nak gembirakan, kita nak jumpa ayah kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, keluarga kita. Itu adalah lebih penting daripada duit-duit boleh dicari. So insya-Allah, walaupun belanjanya sangat banyak bila kami balik, dan the thing is bila balik daripada Malaysia balik sini, dah tak, benda yang kita kumpul itu ada kadang-kadang adalah rasa macam aduh, aku kerja setahun, duit balik Malaysia duit habis macam tu je, so kena start from zero. But that is life. Nak buat macam mana kot, kan? Tapi kita menggembirakan anak-anak kita, insya-Allah Allah akan berikan pahala yang berganda-ganda. So bye semua, dah aku kena sekarang pukul 10 dah aku kena sambung buat video editingku untuk subtitles. So terima kasih kerana menonton video ini. Buat anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button untuk mendapat alert bila dah aku post video. Dah aku cuba untuk upload video setiap hari, tapi ada kalanya bila masa tidak mengizinkan, dah aku terlampau banyak benda sangat nak handle, dah aku tidak dapat. Kepada anda yang nak join projek Amal Like KM Perancis, anda boleh hubungi nombor di bawah ini. Ianya tiada limit dalam contribution anda. Ianya akan ditukar dalam bentuk makanan dan ianya akan dibahagikan untuk sini dan juga di Malaysia, diedarkan di masjid di sini atau masjid di Malaysia atau pada orang-orang yang memerlukan di Malaysia. Tapi ianya dibuat insya-Allah setiap hari Jumaat di masjid di sini dan juga di Malaysia ya. Jadi kepada anda yang ingin join, ianya tiada limit. Nak bagi RM10 pun boleh, nak join RM10 infak pun boleh. Dan ianya akan ditukarkan dalam bentuk makanan untuk dibagi kepada bila hari orang sembahyang Jumaat, untuk orang-orang yang bersusah payah berjihad di negara bukan Islam ini untuk pergi sembahyang Jumaat. Tapi itu dah aku tak handle. Dah aku just masak bagi dekat pihak masjid, dan tanggungjawabku habis di situ saja. Pihak masjid lah yang bertanggungjawab untuk edarkan kepada siapa yang mereka nak edarkan. Tapi niat daku adalah untuk diedarkan kepada orang-orang yang pergi sembahyang Jumaat. Jadi apa pihak masjid buat dengan makanan yang daku bagi itu terpulang pada mereka. So jika anda nak join projek infakku itu, anda boleh kontak nombor di bawah. Semoga Allah merahmati anda semua, perluaskan rezeki dan rahmat anda dengan menginfakkan pendapatan anda di dalam bentuk makanan ya, dan mengamanahkan daku untuk handle semua itu. Terima kasih. Okey, lakiku nampak daku kerja, dia naik atas bagi daku minum kopi. Alhamdulillah, tapi kopi dia panas menggelegak. Aku punya tokak ni kalau minum terus ni. So marilah kita buat editing balik untuk buat subtitle. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.